Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Amira binti Zaidin. Hari ini saya akan membentangkan tentang komunisme terhadap sistem ekonomi, politik dan agama Islam. Jadi, dalam tajuk ini kita akan menerangkan tentang pengenalan, pengasas komunisme, ciri-ciri ideologi, pecahan fahaman matlamat komunisme, kritikan yang diterima, konsep komunisme, tokoh Barat dan Islam yang terpengaruh, kesan fahaman komunisme, perkara baru yang diterima dan akhir sekali adalah kesimpulan. Pengenalan untuk tajuk ini adalah menurut Panji Bangsawan, ideologi adalah ilmu untuk mengenai pemikiran manusia untuk mencapai suatu matlamat dalam sesuatu negara. Dan secara ringkasnya, ideologi komunisme ini dicetuskan oleh Karl Marx yang berbangsa Yahudi yang berasal daripada Jerman. Jadi, tujuan idea ini dibuat adalah kerana terdapat jurang perbezaan yang sangat ketara antara rakyat. Pengasas fahaman komunisme ada dua orang. Yang pertama adalah Karl Marx. Riwayat hidupnya adalah antara 5 Mei 1818 sehingga 14 Mac 1883. Beliau dilahirkan di Trier, Jerman dan mendapat pendidikan di Universiti Bonn, Jerman dalam jurusan perundangan, dan beliau dikenali sebagai bapa komunisme. Dan yang kedua adalah Friedrich Engels. Riwayat hidup dia adalah pada 28 November 1820 hingga 5 Ogos 1895. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Berlin dan berketurunan Inggeris dan Jerman. Dan sama juga dengan Karl Marx, beliau juga digelar sebagai bapa komunisme. Dan di sini adalah lambang komunisme. Ada dua lambang iaitu tukul dan sabit. Tukul membawa maksud sebagai golongan buruh dan sabit membawa maksud golongan petani. Dan maksud tukul dan sabit ini disilang adalah kerana menunjukkan dua golongan ini bersatu ketika berlakunya revolusi Bolshevik. Seterusnya adalah ciri-ciri ideologi komunisme. Ada 5 ciri-ciri ideologi. Yang pertama adalah sistem totaliter. Sistem totaliter ini adalah semua kegiatan manusia, contohnya macam kebudayaan, sosial dan pendidikan akan dimonopoli oleh negara itu sendiri. Dan sistem ini juga dia menolak konsep bahawa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah sistem pemerintahan kediktatoran satu partai, yang bermaksud sistem ini hanya dikenali sebagai partai komunis. Dan sistem ini tidak boleh sama sekali dikatakan sebagai partai politik kerana apabila adanya partai lain akan menyebabkan perbezaan pandangan politik. Di dalam sistem ini, politik hanya ada satu kelompok pemerintahan sahaja. Jika ada kelompok lain, ianya dianggap sebagai pengkhianat negara. Yang ketiga adalah sistem ekonomi negara. Fahaman komunisme ini menganggap bahawa rakyatnya bekerja hanya untuk negara dan rakyat ini dijadikan sebagai metod untuk negara tersebut mencapai sesuatu tujuan. Dan yang keempat adalah sistem sentralisme demokratis, yang membawa maksud adalah kerajaan seharusnya mencampuri masalah rakyat untuk mencapai demokrasi. Kerana bagi Marx demokrasi tidak akan tercapai apabila kerajaan tidak mencampuri masalah rakyat. Yang kelima adalah tradisi keilmuan Barat. Pada sekitar 1848, Marx telah berpindah ke Perancis disebabkan oleh beliau mengkritik terhadap kerajaan dan gereja. Di situlah Marx telah bertemu dengan Engels
dan melihat tentang sosial politik Perancis. Seterusnya kita pergi kepada pecahan fahaman komunisme. Dia ada 3 pecahan fahaman, iaitu yang pertama adalah Karl Marx dan Friedrich Engels merupakan pencetus gerakan komunisme. Mereka mengatakan istilah komunisme ini sebagai gerakan rasmi untuk golongan buruh, tetapi yang sebenarnya yang lebih mengetahui tentang fahaman ini adalah Engels, kerana baginya fahaman ini adalah untuk membebaskan golongan proletariat bagi melahirkan masyarakat komunis yang berlandaskan kepemilikan harta bersama. Yang kedua adalah Lenin. Lenin ini adalah satu negara terawal yang menjalankan dasar komunisme. Lenin mendefinisikan komunisme sebagai revolusi daripada kepimpinan Partai Komunis, walaupun sebahagian daripadanya adalah golongan yang tinggi darjatnya. Melalui buku The State and Revolution, Lenin sangat yakin bahawa revolusi sosial ini akan terjadi apabila golongan proletariat tertindas secara paksa sehingga aliran pertukaran masyarakat baru terhasil dengan menyingkirkan golongan bourgeois dan yang berlawanan dengannya. Dan yang ketiga adalah fahaman komunisme ini sebenarnya sangat benci kepada fahaman kapitalisme dan menggunakan sosialisme sebagai alat untuk menjamin kesejahteraan hidup. Fahaman ini mengehadkan agama kepada rakyatnya kerana menganggap agama adalah tempat untuk berhayal yang boleh menyebabkan rakyat tidak fokus dan berfikir secara waras. Matlamat Marx dan Engels mewujudkan fahaman komunisme ini adalah untuk menukar kegunaan peribadi kepada sosial, kerana mereka menganggap bahawa komunisme ini bukan harta sosial tetapi akan bertukar kepada sistem demokrasi baru dengan membentuk organisasi. Jadi dengan itu Marx dapat mengagak bahawa manusia tidak akan terarah kepada isu penentangan kelas dan memonopoli politik. Jadi sistem pemerintahan bourgeois akan dikawal oleh pemerintahan baru yang lebih sistematik kerana melibatkan pengurusan barang berbanding pengurusan masyarakat. Selain itu, matlamat fahaman komunisme adalah keadilan kepada semua rakyat dari segi ekonomi, politik dan agama. Jadi sebab tu komunisme ini menolak semua ajaran agama kerana ingin seluruh rakyatnya percaya kepada ideologi itu semata-mata. Selain itu, pada awalnya fahaman kapitalisme mengadakan konsep perbezaan antara majikan dan pekerja. Komunisme ingin melenyapkan semua konsep tersebut dengan ingin menubuhkan konsep baru dengan melenyapkan sistem melenyapkan sistem tersebut kerana ingin mengadakan konsep kesamarataan. Sebagai contoh, golongan proletariat telah melakukan kesalahan, hukumnya akan diberikan setimpal dengan golongan bourgeois. Seterusnya, kita pergi kepada kritikan yang diterima terhadap fahaman komunisme. Terdapat 3 kritikan yang diterima. Pertama adalah melalui buku Archive di Filosofi. Ajaran Marx bukan sahaja mengenai sistem pemerintahan, malah merupakan satu penjelasan tentang 3 perkara, iaitu Tuhan, manusia dan alam. Jadi secara dasarnya fahaman ini adalah menyeluruh dengan 3 konsep utama, iaitu ekonomi, falsafah dan sejarah. Tetapi menurut Soekarno pula,
Komunisme merupakan fahaman kiri, tetapi terdapat perbezaan antara kiri dan komunisme. Bagi Soekarno, komunisme itu bersifat kiri, sedangkan kiri itu belum tentu komunis. Oleh itu, komunisme merupakan fahaman yang sosialistik. Dan akhir sekali menurut Dan Striel CK, apabila beliau mengkaji tentang pemikiran Marx, beliau mendapati bahawa Marx tidak berfikir dengan mendalam apabila menubuhkan dua sistem kelas, iaitu sistem ekonomi dan produksi. Menurut Dan Striel, Marxisme tidak dapat melihat kebarangkalian yang boleh menjadikan dunia ke dalam kelas lain, seperti ideologi, agama, budaya dan pandangan politik. Sebagai contoh yang dapat kita lihat adalah semasa peperangan antara Uni Soviet dan Amerika Syarikat, dunia telah berpecah kepada dua bahagian, iaitu ideologi liberal yang berat kepada Amerika Syarikat, manakala ideologi komunisme pula di sebelah Uni Soviet. Seterusnya, kita pergi kepada konsep fahaman komunisme. Terdapat tiga konsep fahaman, iaitu konsep dialektika, yang kedua konsep materialism historis, dan yang terakhir adalah konsep pertentangan kelas. Untuk konsep dialektika, teori ini digunakan untuk melihat perkembangan melalui interaksi antara perlakuan. Bagi Marx, beliau telah menggabungkan manusia, alam dan sesuatu produk untuk meningkatkan sesuatu golongan. Dan yang kedua adalah konsep materialism historis. Melalui konsep ini, beliau melihat pengalaman melalui lensa ekonomi kerana bagi Marx, fizik adalah realiti walaupun pandangan ditentukan oleh hubungan realiti itu. Disebabkan pemikiran Marx telah dipengaruhi oleh Engels, Marx telah mengambil pendekatan yang berbeza secara fundamental dan beliau juga mengatakan kedudukan seseorang itu melibatkan bagaimana cara seseorang itu melihat dunia. Dan untuk konsep pertentangan kelas adalah konsep ini dibezakan berdasarkan satu produk kerana setiap golongan masyarakat akan menggunakan produk yang berlainan mengikut kelas masing-masing. Sebagai contoh, produk bagi golongan kelas bawahan adalah mereka menggunakan air, tanah, peralatan pertanian ataupun penternakan. Manakala untuk golongan atasan, mereka akan membuat kerja dengan menggunakan mesin atau alatan yang lebih canggih. Seterusnya, kita pergi kepada tokoh Barat dan Islam yang terpengaruh dengan falsafah komunisme. Menurut ada, komunisme jatuh bukan disebabkan oleh tewas dalam peperangan, tetapi disebabkan oleh rakyatnya yang sendiri. Untuk negara Barat, sehingga kini Kuba masih lagi bernaung di bawah gagasan komunisme. Kuba ini merupakan sebuah negara yang berada di Amerika Tengah dan Kuba mula berpegang teguh kepada fahaman ini pada 1992 di mana negara ini mengikuti pemikiran George Marty serta idea-idea politik dan sosial daripada Marx, Lenin dan juga Engels. Apabila menjadi negara komunis, negara ini tidak membenarkan mana-mana partai politik untuk berkuasa di negara ini melainkan daripada Partai Komunis Kuba sahaja. Tetapi untuk tokoh Islam pula, Haji Misbah ini merupakan seorang tokoh Islam di Surakarta yang memandang agama Islam sebagai agama yang menitikberatkan tentang keselamatan. Misbah ada mengatakan bahawa fahaman komunisme dan ajaran agama Islam mempunyai sifat kesamaan hak dan menentang kekerasan. Komunisme Islam yang tersebar telah menaikkan semangat rakyat untuk menentang golongan kapitalis dan oleh itu pengaruh Misbah ini telah membuka mata orang ramai untuk membantu kaum yang tertindas.
kedudukan Misbah ini sangat unik kerana beliau adalah satu-satunya orang yang tidak mengatakan komunisme itu etis dan bersifat radikal berbanding dengan agamawan yang lain. Okay, seterusnya kita pergi kepada kesan fahaman komunisme terhadap peradaban manusia. Negara Vietnam adalah antara negara yang mengamalkan dasar komunisme. Vietnam, Laos dan Kemboja telah bergabung mengamalkan gagasan Marxisme sebelum tahun 1990 lagi, dan ketiga-tiga negara ini telah bekerjasama untuk menjamin keselamatan negara. Dan jika ada mana-mana antara negara ketiga-tiga negara ini ada mempunyai masalah, salah satu negara akan membantu untuk menjaga keselamatan negara tersebut. Dan berbeza pada zaman 1967, ASEAN telah didirikan kerana Amerika Syarikat dan seatur telah terlibat dalam Perang Vietnam pada sekitar tahun 1950-an. Pada ketika itu, Vietnam Utara merupakan negara yang mengikuti fahaman komunisme dan melihat negara ASEAN sebagai pertubuhan pro-barat. Jadi, Doktrin Nixon telah bimbang dengan keluarnya Amerika Syarikat daripada Vietnam kerana takut penyebaran komunis berlaku pada negara ASEAN. Jadi, negara Malaysia pada masa itu telah mencadangkan agar ASEAN menjadikan Asia Tenggara sebagai tempat yang aman dan bebas daripada negara yang campur tangan luar. Jadi, perkara ini juga telah disokong baik oleh negara-negara lain seperti Filipina, Indonesia, Singapura dan juga Thailand, kerana negara-negara ini telah menitik beratkan tentang keselamatan dan mempunyai pandangan politik yang sama. Seterusnya, perkara baru yang dapat diperolehi adalah pertama adalah perkembangan komunisme dan kedua adalah dasar pemikiran Marx hingga tercetusnya fahaman komunisme. Okey, bagi perkembangan komunisme, istilah ini merujuk kepada gerakan sosial politik di Perancis. Perkataan ini merupakan sinonim kepada sosialisme ilmiah menurut Marx dan Engels. Dan seterusnya adalah Lenin. Lenin menyatakan bahawa komunisme ini sebagai gerakan revolusi yang diketuai oleh komunis. Setelah kematian Lenin, Stalin dan Mao menyatakan bahawa komunisme tidak hanya Marxism-Leninism, bahkan mereka memilih untuk membina satu ideologi baru di mana parti merupakan individu yang berhak menentukan arah polisi komunisme. Jadi seterusnya adalah dasar pemikiran Marx. Untuk pemikiran Marx, dia ada mempunyai 3 isi penting, iaitu falsafah Jerman, politik Perancis dan juga ekonomi Inggeris. Untuk ketiga-tiga teori ini akan menyumbang kepada hasil tulisan Marx tentang ideologi komunisme. Marx ada mengambil idea dialektika materialism dan falsafah Jerman juga. Jadi tema yang diguna pakai dalam mencari idea di Perancis, selain itu tema yang diguna pakai untuk mencari idea di Perancis adalah tentang dominasi, alienasi dan dalam masyarakat serta persaingan dalam kelas. D'Amour juga menyatakan bahawa keadaan sosial dan ekonomi di Eropah pada masa itu juga adalah isi penting dalam penulisan Marx untuk mencetuskan fahaman komunisme. Okay, akhir sekali adalah kesimpulan yang dapat kita perolehi adalah komunisme ini adalah sebenarnya satu fahaman yang bersifat radikal dan menggunakan kekerasan untuk mencapai sesuatu tujuan dan matlamat. Dan selain itu juga, fahaman komunisme ini adalah satu fahaman yang jauh daripada agama Islam kerana mereka tidak mempercayai Tuhan dan juga tidak mempercayai perkara-perkara gaib. Jadi cadangan yang boleh diutarakan adalah kita sebagai rakyat seharusnya mempelajari dan memahami isu dan hak sebagai rakyat supaya kita tidak ditindas oleh golongan-golongan yang tertentu. Sekian, terima kasih.